กรณีนักเรียนไทยและนักศึกษาที่ไปเรียนที่อียิปต์และเจอเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรามีประมาณสัก720แต่เมื่อวันที่1เมื่อวานเนี่ยมีมาถึง1,000 ฝ่ารายคือจะมีนักศึกษาอียิปต์ที่อยู่ในจังหวัดอื่นรวมทั้งผู้ปกครองมาด้วยก็เรียนว่ารัฐบาลเนี่ยส่งเสริมเรื่องการศึกษาและที่สำคัญคืออยู่ที่ความสมัครใจของเด็กนักศึกษาว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือจะเลือกเรียนในประเทศนะครับถ้ากรณีที่ต่อต่างประเทศเนี่ยก็เราพบว่าวันนี้สถานการณ์ของประเทศอียิปต์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเมื่อไหร่จะยุติแต่เท่าที่มีการสัมมนาของเด็กเนี่ยประมาณ90%เนี่ยของเด็กที่มาเนี่ยมีความประสงค์จะไปเรียนต่างประเทศและที่สำคัญก็คือถ้าประเทศอียิปต์ไม่ได้ก็ขอไปเรียนในประเทศอาหรับเช่นซาอุดิอาระเบียจอร์แดนหรือคูเวตเพราะว่ามีความยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าไปเรียนมาหลายปีแล้วโดยเฉพาะต้องการเรื่องภาษาอาหรับนะครับทางรัฐบาลก็หลักการเราก็คือเราให้ความเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่เด็กสมัครใจแต่สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการก็คือในเรื่องเด็กเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องการกลับเนี่ยรัฐบาลจะดูแลไหมซึ่งก็เรียนว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนดูแลแต่ในเบื้องต้นเนี่ยต้องให้ข้อมูลชัดเจนว่าจะกลับไปประเทศไหนกลับเท่าไหร่และในวันประชุมเราก็ได้เชิญกระทรวงศึกษาเชิญทุกหน่วยงานได้มาเพื่อให้ความเข้าใจกับเด็กแล้วก็ที่สำคัญวันนี้จะทำให้เห็นว่าเด็กและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบถึงอนาคตของตัวเองเพราะว่าขณะนี้เด็กกลับมาเนี่ยถ้าปล่อยให้ว่างก็ถือจะเป็นการว่างงานแล้วก็จะทำให้มีความรู้สึกไม่สบายใจซึ่งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ทุกแห่งเนี่ยในระยะสั้นก็จะจัดหลักสูตรใหญ่ๆ2หลักสูตรคือ1หลักสูตรภาษาอาหรับ2หลักสูตรเรื่องอาชีพแล้วก็อันที่3ก็คือเราก็มีการสำหรับเด็กที่จะเรียนในพื้นที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งก็พร้อมจะเทียบโอนให้โดยกระทรวงศึกษาและทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนครับ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut rancangan pintu terbuka yang disiarkan melalui rancangan di Saabata. Hari ini kita bernasib baik boleh berjumpa dengan dua tetamu yang pihak Saabata mempersilakan kedua tetamu tersebut untuk kita berbicara berhubungan dengan masalah dan cara untuk kita selesai berhubungan dengan pelajaran dan pengajian yang sedang dihadapi oleh sebahagian pelajar yang sedang belajar di negara Mesir ataupun Egypt. Tetamu yang akan bersama dengan kita pada hari ini yang pertama iaitu saudara Muhammad Abdul Samad dan yang kedua sebagai wakil daripada pihak Saabata Ustaz Ash'ari Disaik. Maka dalam pusingan ini insya-Allah kita akan berjumpa dengan kedua tersebut iaitunya saudara Muhammad Abdul Samad dan Ustaz Ash'ari Disaik. Assalamualaikum. Mula-mula kita berbual dengan saudara Muhammad Abdul Samad sebagai seorang pelajar dari negara Mesir yang sedang belajar pada sekarang ini. Minta saudara Muhammad tolong ta'aruf ataupun buat pengenalan untuk sedang penonton yang sedang menonton sekarang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Saya ni nama Muhammad Abdul Rahman Abdul Samad. Nah, duduk belajar di Mesir dah 4 tahun. Hampir 4 tahun. Sekarang ni duduk buat marhalah magister lah, buat tamhidi je lah baru. Lepas tu beranak asal tu duduk di Kampung Bulkaseno dah di Jiringo kita. Ya. Satu lagi iaitu Ustaz Asy'ari di Said sebagai wakil daripada Sahabata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Saya sebagai wakil dari pendidikan Sahabata untuk memberi jawapan hari ini. Ya. Alhamdulillah, kita masuk kepada tajuk kita. Setelah kita dapati berita-berita yang kita ikuti, boleh katakan harian, peristiwa yang berlaku di Mesir sejak daripada haro-hara gulingnya askar ke atas Presiden Muhammad Morsi yang menyebabkan sebahagian ramai pelajar-pelajar yang sedang belajar di Mesir pada waktu itu terpaksa pulang ataupun kembali ke tanah air. Jadi salah satu daripada tragedi yang berlakunya, kita dapati masalah pelajar-pelajar yang sedang belajar tu terpaksa berhenti buat sementara waktu. Jadi kita nak tanya Ustaz Muhammad Abdul Samad yang sedang belajar di Mesir, apakah masalah yang berlaku siapa terpaksa kena balik ke tanah air? Baik, terima kasih kepada pengurusi. Jadi semasa tu kita ambil jap awal-awal lagi. Ya. Awal-awal berlaku tu dah maklum bahawasanya selepas pada Rais yang yang lepas tu iaitu Dr. Morsi. Ya. Dan dia duduk dalam jawatan tu, ada masa tu ada duduk dia panggil duduk belarak lah. Ya. Duduk minta turun lah. Ya. Sekatanya masa tu belah hak belarak tu iaitu daripada sebelah hak kekuatan dulu. Ya. Kekuatan dulu. Jadi ada belarak tu cuma tak ada kuat sangat. Ada seminggu tu 2 kali, seminggu tu 3 kali. Ya. Dengan kepulauan yang kecil. Dan tak berapa hari yang lepas ni ataupun tak berapa lama yang lepas ni, marilah belarak yang besar dan ditolong oleh pihak pembelarak ni, ditolong oleh askar Mesir sendiri. Ya. Sehingga jatuh presiden dia dulu iaitu Dr. Morsi. Ya. Apabila macam tu, jadi rakyat Mesir tu tak suka. Ya. Tak suka sebab Dr. Morsi tu dipilih oleh rakyat 50 ataupun 52%. Ya. Lalu tu jadi berlaku belarak. Berlaku netek pihak askar ni. Ya. Jadi lalu itulah suasana tu jadi susah sikit pada pelajar kita tu nak duduk dengan barang pun jadi mahal, nak tubik luar tu jadi ada sekat masa lek malam tu dia tak benar keluar. Ya. Dan bahaya-bahaya dalam di luar tu jadi banyaklah. Ya. Lalu tu kerajaan hatta kapal tubek dengan setengah kapal tubek Brakut Teh tu daripada Mesir terus kepada Bangkok. Ya. Jadi hak balik dah tu dalam 1,200 orang lah. Ya. Semasa sekarang. Jadi bermaknanya setelah KJL buat keputusan untuk menolong ambil pelajar di Mesir balik ke tanah air ni, kita dapati pelajar ni ada berbagai. Ada yang baru belajar, ada yang sedang belajar, ada yang sudah pun belajar hampir-hampir nak tamat. Dan ada sebahagiannya seperti Muhammad sedang belajar di Pernyato di sana. Apabila siapa di sini, saya minta tanya Ustaz Asy'ari, bagi pihak Sahabata ada rancangan apakah untuk membantu ataupun menolong pelajar-pelajar yang balik yang begitu ramai ni, proses untuk bantu mereka ini
di tahap seterusnya bagaimana? Jadi pertama kali kita kata soal foto tu ambil perhati ya kepada pelajar-pelajar di Mesir, dan pemerintah pun ambil perhatian yang sangat perhatian kepada anak-anak kita di duk kuliah di sana lah. Ya. Lepas tu berlaku jadi lama, jadi masa berlaku tu jadi lama. Ya. Keselamatan budak tu kau kurang lah. Apa Ya. mati orang tu, anak-anak tepat tu mati beribu-ribu lah. Ya. Lepas tu pemerintah pun ambil keputusan untuk ambil pelajar tu klik rumah. Ya. Lepas tu seorang botol pun pergi sambut di Lapangan pada terbang. apa Ya, airport pada nak. apa, ya. Setelah itu leka kita Tantawi pun ambil perhatian siapa sekarang ni pun duk tanya sama khabar atau pelajar Mesir tu siapa lah ada sekarang lah. Ya. Lepas tu kita seorang botol tu ada forum di satu nui di Patani Ya. di hotel Patani itu. Budak tu mari ramah. Ya. Budak mari tu lalai 720 orang. Ya. Hak ramah. Hak masuk daftar sekarang ni ni atas 30 orang daftar atau budak tu duduk situ-situ lah. Ya. Kita dapat data budak-budak semua lah. Ya. Lepas tu ada satu lagi hak klik yang 3. Hak fly klik yang 3 31 tu. 31. Sekarang tu fly tu budak klik 300 tu ada daftar lagi. Kita pun minta pelajar baru klik lah yang 3 ni. Mari daftar tu untuk seorang botol dan pemerintah tu dapat tolong akan datang lah. Ada maklumat dan boleh Kita boleh hubung mudah lah. untuk nak berhubung. Ya. Ya. Jadi apabila seorang botol ni nampak masalah yang berlaku ke atas pelajar-pelajar, berartinya dengan tulus ikhlas daripada seorang botol ni nak bantu dan nak tolong. Nak minta tanya saudara Muhammad, apakah pertolongan yang pelajar-pelajar nak daripada pihak seorang botol yang sedia untuk nak beri pertolongan? Jadi saya cakap di atas hati pelajar semua lah. Ya. Dan duk hati di atas pelajar-pelajar saudara kita hak ada sekali kawan-kawan sekali tu. Ya. Jawab hati bahasanya pada pelajar ni dia ada 3 puak ataupun 3 kepala. Ya. Yang kepala pertama tu iaitu hak berhajat balik pada Mesir. Ya. Iaitu orang nak mau belajar lagi. Golek ke hak nak kelik ni orang hak baru pergi, baru belajar lagi. Dan pelajar hak baru pelajar hak nak tamat. Ya. Golek ke. Ya. Dan kebanyakan lah demo kepala ni lah. Dan kepala keduanya pelajar yang nak pergi negeri lain pada Mesir. Ya. Dan yang ketiganya pelajar nak ngaji dalam negeri. Dan kepala semua ni kita minta ubi dan sebelah seobota dan sebelah kerajaan ni minta ubi kemudahan pada mereka-mereka. Dan yang keduanya minta tambah lagi, iaitu jikalau ada di pihak kerajaan ada kemudahan supaya dengan duit pinjaman. Ya. Sebab kita dah maklum bahasanya duit pinjaman daripada misalnya kata dalam Surabaya tu dia tak ada buka dalam untuk pelajar negeri luar. Ya. Jadi kita koyoso. Ya. Jadi koyoso ni kita minta mudahan lah sini ni. Ya. Sebab kita mudah-mudahan kata dalam kita ni ada hak juga. Ada hak juga. Dan orang pelajar luar tu pun ramai hak beri khidmat kepada negeri. Ya. Dan hak ni mintalah kerajaan itu buka jalan sikit dan buka jalan kepada mereka-mereka yang belajar di luar. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita sudah pun nampak gambar sebagai titik tolak untuk nak selesai masalah pelajar-pelajar yang sedang belajar di luar negara, terutamanya negeri Mesir, dan kita sudah pun mendengar persediaan untuk memberi pertolongan daripada pihak seorang botol kepada sekalian pelajar. InsyaAllah kita masuk semula di pusingan yang kedua selepas ini.
เราเชื่อว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเห็นภาพเหล่านี้ เคยประทับใจกับความรู้สึกแบบนี้ อย่าให้ความรักเลือนหายไปจากความทรงจำเพราะพวกเราคือครอบครัวเดียวกันทั้งกายและใจ และพวกเรามีพ่อคนเดียวกัน รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ประยุกต์สร้างสรรค์ ชักชวนค้นคว้ามีส่วนร่วม โต้ตอบกระตือรือร้นให้ความสนใจ พื้นฐานแข็งแกร่ง พร้อมแสดงศักยภาพเด็กไทยสู่อาเซียน หลากหลายในความเข้าใจ ยิ้มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสรรค์แห่งแผ่นดินนั้นงดงามคืออนาคต